Berikut merupakan carta organisasi dalam syarikat kami. Saya Gaby Maxwell selaku Chief Executive Officer, Personal Assistant Frenila Milo, Marketing Designer Evania Zimich Primus, Financial Manager dipegang oleh Sean Clifford dan Nur Zarina, Sales and Marketing Manager dipegang oleh Vanira Bilani, Planning and Strategy Manager dipegang oleh Dayana Nadira. Setelah melakukan perbincangan demi perbincangan, kami semua telah bersetuju untuk menamakan syarikat kami sebagai Syarikat Premium Local Brand Sederhan Berhad. Hal ini demikian kerana syarikat kami akan menjanjikan hasil produk jualan aiskrim yang menggunakan bahan tempatan yang premium dan berkualiti tinggi. Tagline syarikat kami ialah "Orang membeli mesti nak lagi". Ini merupakan logo bagi syarikat Premium Local Brand Sederhan Berhad. Logo ini mempunyai 7 batang aiskrim yang mewakili 7 cawangan dalam syarikat kami. Moto syarikat Premium Local Brand Sederhan Berhad. Moto kami yang pertama adalah memastikan produk keluaran adalah menepati cita rasa pelanggan serta berkualiti dan selamat. Yang kedua, memastikan permintaan pelanggan terhadap produk boleh dipenuhi dan mampu milik. Dan yang terakhir, memberikan layanan mesra dan istimewa kepada semua lapisan pembeli tanpa mengira latar belakang. Praktikan perniagaan syarikat kami ialah take order and deliver ataupun mengambil dan menghantar pesanan. Produk yang kami jual dan usahakan ialah aiskrim. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian idea, validasi, segmentasi, penyediaan dan pemasaran. Idea dan validasi. Syarikat Premium Local Brand Sederhan Berhad telah mencari idea untuk menyelesaikan masalah seperti menghadapi cuaca yang panas dan untuk melegakan tekak akibat daripada cuaca tersebut. Syarikat kami telah menjalankan alternatif dengan menawarkan pelbagai perisa aiskrim bagi memenuhi cita rasa pelanggan. Manakala dari segi validasi pula, syarikat Premium Local Brand Sederhan Berhad telah menjalankan beberapa survei dan mendapati ramai pelanggan membeli aiskrim akibat daripada cuaca panas yang terik. Segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan membawa maksud kepada satu strategi ataupun cara yang kami gunakan untuk menarik perhatian pelanggan mengikut kelompok. Kelompok yang pertama ialah demografi. Kami akan memasarkan produk tanpa mengira lapisan umur dan jantina dalam kalangan jiran-jiran, komuniti setempat, keluarga, kanak-kanak, staf dan pelajar yang serta rakan-rakan. Yang kedua ialah kelompok dari segi lokasi. Kami akan menjalankan produk jualan aiskrim mengikut cawangan masing-masing. Contohnya saya sendiri di Sarike Sarawak, Frenila di Limbang, Evania di Sandakan, Vanira di Lanau, Nadira di KK, Zarina di Membakut dan Sean akan menjalankan pemasaran di sekitar Kolej UNS. Manakala dari segi kelompok psikologi, kami melihat dari segi aspek keperluan individu, cita rasa maupun minat, nilai serta gaya hidup para pelanggan. Dan yang terakhir ialah kelompok ekonomi, iaitu dalam aspek pendidikan dan pendapatan. Penyediaan dan pemasaran. Penyediaan kos akan merangkumi bahan untuk membuat aiskrim dan modal untuk mendapatkan stok daripada pihak pembekal, fasiliti dapur dan peralatan pembuatan aiskrim, dan setelah itu barulah produk jualan dapat disediakan. Syarikat kami menjalankan pemasaran secara online dan juga offline. Untuk pemasaran online akan melibatkan ejen maupun dropship, sub-ejen dan juga tempahan melalui media sosial. Pemasaran secara offline pula akan merangkumi pengeluar, ejen utama, pekedai dan juga pengguna. Naratif penyelesaian masalah. Disebabkan cuaca yang panas dan terik, anak itu jadi semakin meragam. Untuk menenangkan anaknya, si ibu telah membelikannya aiskrim. Perisa aiskrim tersebut sangat enak sehingga membuatkan anak itu kembali ke tenang. Bagi elemen 3 iaitu ciri utama dan kedudukan nilai mempunyai 3 kandungan yang sangat penting iaitu peta nilai, profil pelanggan dan juga tawaran nilai pelanggan. Peta nilai bagi perniagaan kami yang pertama iaitu produk dan servis. Kami menyediakan aiskrim pelbagai perisa kepada pelanggan seperti Oreo, Cuki-Cuki, Milo, Sumi, Asam Boy, Bandung dan juga lain-lain. Servis yang kami sediakan kepada pelanggan adalah COD ataupun penghantaran kepada pelanggan ataupun self-pick up. Peta nilai untuk mencipta keuntungan ataupun gain character bagi perniagaan kami pula adalah segmen pelanggan kami boleh membuat pesanan melalui channel perniagaan kami seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok selain daripada membuat panggilan secara terus kepada pihak kami. Perniagaan kami juga membuat perkhidmatan dengan menggunakan pembayaran secara tunai ataupun secara dalam talian. Harga produk kami sangat berpatutan, berkualiti dan kepuasan pelanggan akan terjamin. Beban pelanggan dapat dikurangkan dengan perniagaan kami kerana kami menyediakan produk yang sudah siap untuk dimakan serta mudah untuk dimakan. Bagi profil pelanggan yang pertama iaitu keperluan pelanggan untuk produk kami adalah pelanggan merasa kehausan ataupun kering pada tekak mereka akibat daripada cuaca yang sangat panas. Keuntungan ataupun kebaikan pelanggan membeli produk kami kerana produk kami yang berkualiti, mudah dimakan. Pelanggan tidak perlu keluar untuk mendapatkan produk kami serta harga yang kami tawarkan untuk produk kami seunit pun sangat berpatutan. Yang terakhir untuk profil pelanggan kami meringankan beban pelanggan kami yang keletihan untuk membuat aiskrim, malas untuk menyediakan aiskrim serta dapat menghilangkan rasa kehausan kepada pelanggan kami.
Aspek yang terakhir iaitu tawaran nilai pelanggan kami. Aiskrim kami membantu segmen pelanggan kami untuk melegakan kehausan serta memberi kesegaran kepada tubuh badan dengan mengurangkan pergerakan pelanggan untuk membeli produk di kedai sekaligus menjimatkan kos perjalanan dan pembelian pelanggan tidak seperti tawaran nilai aiskrim dari pesaing yang lain. Seterusnya iaitu market fit description ataupun penerangan kesesuaian pasaran produk. Menurut March Anderson, produk market fit ialah produk yang dapat memuaskan pasaran itu. Dalam erti kata lain, produk market fit membawa maksud kepada suatu keadaan di mana pelanggan melakukan pembelian serta menggunakan produk dan kemudiannya akan memberitahu pelanggan lain mengenai produk tersebut. Ini sekaligus dapat meningkatkan penjualan serta pertumbuhan syarikat premium local brand. Syarikat premium local merupakan syarikat hasilkan makanan iaitu aiskrim pop ataupun lebih dikenali sebagai aiskrim batang. Syarikat premium local brand juga tidak hanya terdapat di kawasan bandar, namun juga terdapat di luar bandar seperti Kota Kinabalu, Ranau, serta luar negeri yaitu Sarawak. Terdapat beberapa peringkat dalam market fit premium local brand. Seterusnya yaitu menetapkan target atau menentukan target. Syarikat premium local brand mentarget pelanggan yaitu kanak-kanak yang berusia 5 hingga 12 tahun dan juga remaja berusia 13 hingga 17 tahun serta jiran dan komuniti setempat seperti staf dan juga pelajar-pelajar UMS. Tahap kedua pula yaitu tahap keperluan. Tahap keperluan kami adalah berdasarkan atas permintaan ramai pelanggan. Hal ini kerana syarikat kami menjual aiskrim pop dengan harga yang sangat murah bermula daripada 2% sehingga RM1.50. Seterusnya tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga merupakan ciri-ciri produk yang ada pada produk kami. Yang pertama ciri-ciri yang ada yaitu bahan yang digunakan dalam membuat aiskrim pop adalah bebas daripada kimia. Ini adalah demi keselamatan kepada pelanggan terutama kanak-kanak. Seterusnya aiskrim yang dijual sentiasa berada dalam keadaan yang sejuk dan bersih sebelum dijual kepada pelanggan. Yang ketiga mempunyai reka bentuk, warna dan juga rasa yang sangat menarik. Pada tahap keempat pula yaitu keperluan pengguna. Aiskrim pop yang telah kami jual memenuhi kehendak pelanggan kerana tidak mengandungi bahan-bahan makanan yang berbahaya seperti kafein, gelatin, kalsium sulfat, magnesium hidroksida, zat aditif sebagai pengawet serta bahan pewarna dan perisap buatan. Seterusnya yaitu keperluan pengguna yang tidak dapat dipenuhi. Produk kami yaitu aiskrim tidak mempunyai tekstur seperti aiskrim yang lain. Rupa bentuk yang kami hasilkan tidak mempunyai banyak pilihan. Dan tahap yang terakhir yaitu pengalaman daripada pengguna. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan keunikan aiskrim yang diperbuat daripada orang tempatan. Seterusnya, aiskrim pop yang kami hasilkan juga mempunyai pelbagai perisa yang boleh dinikmati. Dan yang terakhir, mengembalikan perasaan nostalgia kepada pelanggan, terutama orang dewasa. Berikut merupakan penerangan mengenai analisis persaingan. Setelah melakukan analisis persaingan dalam perniagaan kami, terdapat dua persaingan yang ada dalam perniagaan kami. Yang pertama adalah persaingan antara peniaga. Seperti yang diketahui umum, terdapat lebih 100 orang yang terlibat dalam perniagaan, lebih-lebih lagi dalam sektor makanan dan minuman. Hal ini akan meningkatkan lagi persaingan kami dengan peniaga-peniaga yang lain yang menjual berbagai jenis makanan yang mampu menarik perhatian dan minat pelanggan. Oleh itu, jelaslah terlihat bahwa persaingan antara peniaga adalah merupakan analisis persaingan dalam perniagaan kami. Analisis persaingan yang kedua adalah merupakan persaingan dalam pemasaran. Seperti yang diketahui umum, para peniaga akan menggunakan strategi mereka sendiri untuk mempromosikan produk mereka. Kami akan menggunakan pelbagai platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram untuk mempromosikan produk kami agar dapat menarik perhatian pelanggan dan juga minat pelanggan untuk membeli produk kami. Hal ini demikian karena setiap peniaga akan menggunakan strategi mereka sendiri untuk meningkatkan pemasaran mereka agar lebih kreatif dan dapat dikenali oleh orang ramai. Oleh itu, kami juga akan melakukan pemasaran ini secara berterusan agar produk kami dapat dikenali dan dapat dipercayai oleh pelanggan. Seterusnya ialah elemen keenam yaitu unjuran keuangan, struktur kos, dan penyeraan secara anggaran. Terdapat dua sumber dalam unjuran keuangan yaitu sumber keuangan dan juga sumber operasi. Modal yang digunakan dalam perniagaan kami adalah merupakan 100% daripada pendapatan dan juga duit simpanan sendiri. Setiap ahli akan mengeluarkan modal sebanyak RM45. Hasil tambahan modal bagi 7 ahli akan menghasilkan modal sebanyak RM315. Modal ini akan digunakan bagi tujuan production dan juga marketing. Seterusnya adalah struktur kos dan penyerahan secara anggaran. Kos produk yang meliputi kos bahan mentah, kos pembungkusan, dan kos utility adalah berjumlah RM77.50. Hasil jualan pula adalah meliputi RM1.20 bagi sebatang es krim, dan hasil keseluruhan bagi hasil jualan bagi sebatang es krim adalah RM168. Seterusnya adalah untung bersih bagi hasil jualan RM315 sebagai modal keseluruhan, tolak dengan 168 sebagai hasil jualan, tolak dengan kos produk yaitu sebanyak RM77.50 berjumlah sebagai RM69.50. Berikut adalah aktiviti utama yang berlaku dalam syarikat kami.
Pertama sekali, dari segi pengurusan kewangan syarikat, kami mempunyai akaun khas untuk simpanan duit hasil perniagaan kami. Kami juga ada merekod setiap transaksi pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku bertujuan untuk mengurus kewangan dari segi keuntungan dan kerugian. Syarikat kami juga mengambil dan menyimpan produk syarikat seperti pengambilan stok aiskrim dari mana-mana cawangan terdekat yang ada menjual aiskrim, dan kami juga ada menjual aiskrim buatan sendiri. Selain itu, syarikat kami juga ada mengambil pesanan daripada pelanggan secara online. Hal ini bukan sahaja untuk memudahkan pelanggan, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak kerana produk akan cepat terjual apabila dipasarkan secara online. Syarikat kami juga ada membuat perkhidmatan COD untuk menghantar produk jualan aiskrim kami kepada para pelanggan bagi memudahkan mereka agar mereka tidak perlu keluar rumah. Seterusnya, syarikat kami juga menggunakan pelbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk tujuan mempromosikan produk jualan kami. Bagi sumber utama syarikat pula, sumber online adalah seperti memaparkan senarai jualan harga dan gambar di laman sosial untuk memudahkan pelanggan membuat pilihan berbelanja. Kemudian, pembelian atas talian, iaitu pembayaran pantas secara talian yang memudahkan serta menjimatkan masa pelanggan untuk membeli. Bagi sumber tenaga manusia pula, syarikat kami menggunakan tenaga manusia untuk pembuatan aiskrim, pengambilan stok, dan penghantaran aiskrim. Akhir sekali, kewangan syarikat iaitu duit modal syarikat adalah daripada keuntungan jualan. Rakan niaga utama bagi syarikat perniagaan kami ialah pembekal yang menyediakan stok produk, pembekal bahan makanan, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, dan yang terakhir ialah rakan penghantaran COD. Seterusnya iaitu segmentasi. Segmentasi ialah satu proses mengenal pasti segmen pasaran, memilih satu atau lebih segmen pasaran, serta membangunkan produk dan campuran pemasaran yang khusus untuk setiap segmen tersebut. Antara contoh segmentasi dalam syarikat premium local brand yang kami tumpukan ialah staf dan pelajar Universiti Malaysia Sabah, rekan-rekan, ahli keluarga, komuniti sekitar seperti jiran, dan juga kanak-kanak. Syarikat premium local brand Sinderahan Berhad telah menggunakan saluran pemasaran seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan juga servis COD dalam memasarkan jualan kepada para pelanggan. Terusnya adalah aliran pulangan. Aliran pulangan boleh merujuk pada pendapatan yang boleh dijaya daripada produk dan perkhidmatan yang disasarkan kepada segmen pelanggan pilihan. Dalam aspek proses jualan syarikat kami, pelanggan sanggup untuk membeli produk jualan yang menepati cita rasa masyarakat dengan harga yang berpatutan. Produk jualan berkualiti serta mampu menarik minat para pembeli akan masuk pada peningkatan hasil jualan berkaitan adanya potensi pelanggan untuk membeli lagi. Kami juga akan mengambil imbang 20% hasil keuntungan daripada produk jualan kami. Ini merupakan dasar keseluruhan bisnes model canvas ataupun lebih dikenali sebagai BMC. Terdapat beberapa aspek penting yang terkandung dalam BMC. Antaranya ialah rakan niaga utama, aktiviti utama, sumber utama, tawaran nilai, penghubungan pelanggan, segmentasi pelanggan, saluran pemasaran, struktur kos, aliran pulangan ataupun aliran pendapatan. Risiko berkaitan dengan perniagaan ini ialah yang pertama, dari segi keuangan. Dari segi keuangan, kami memerlukan dana untuk melancarkan syarikat perniagaan kami. Kami telah menggunakan dana kami sendiri dan juga dana dari keluarga kami sebagai tanda sokongan mereka untuk melancarkan syarikat perniagaan kami. Seterusnya, keselamatan. Terdapat beberapa ahli dari kumpulan kami yang menghantar produk kami ke tempat pelanggan secara sendiri. Oleh itu, keselamatan ahli kami adalah sangat penting. Penghantaran COD. Oleh kerana kos COD yang telah dikenakan kepada pelanggan adalah tinggi, yang menyebabkan pelanggan membatalkan niat mereka untuk membeli produk kami. Dan yang terakhir, persaingan. Di dalam dunia perniagaan, wujudnya persaingan. Persaingan dari syarikat lain yang mengeluarkan produk yang sama tetapi menepati cita rasa pelanggan ataupun produk yang ditawarkan dapat menarik pelanggan akan menyebabkan syarikat kami dalam risiko kesusahan. Seterusnya adalah pulang sandaran. Sekali terdapat pelanggan yang beralih atau mengikuti cita rasa perisa aiskrim lain, kami sebagai syarikat lokal premium brand akan memenuhi permintaan bagi menolak keuntungan dan pada masa yang sama akan memuaskan hati pelanggan. Perisa aiskrim yang kurang mendapat permintaan akan dikurangkan. Syarikat kami juga akan menjalankan iklan pemasaran jualan serta live menggunakan media sosial seperti Facebook, IG, dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya, syarikat lokal premium brand mampu memberikan pulangan yang berbaloi kepada para pelanggan dalam berbagai aspek seperti kualiti dan harga. Secara keseluruhannya, syarikat ini melihat bahwa produk jualan aiskrim ini mampu memberi peluang besar dalam institusi perniagaan.